والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dalam kitab dia Penawar bagi Hati, sehinggalah perkataan dia kat mana Dan bila mengetahui engkau akan bahawasanya tawakal itu. Dan apabila mengetahui engkau akan bahawasanya tawakal itu kelakuan hati. Tawakal perkelakuan, perbuatan, hal bagi hati. Bukan kelakuan anggota, kelakuan hati. Menyerah ke sesuatu kepada Allah bukan hanya serah zahir tetapi serah batin. Adakah semata-mata kita kata saya serah pada Allah? Hati masih tak agak lagi. Itu bukan tawakal. Tawakal tu hati tu serah. Sekalipun kita masih menjaga benda tu, tapi hati menyerah kepada Allah. Tu tawakal. Kerana tawakal itu adalah kelakuan hati. Bukan kelakuan tangan, bukan kelakuan anggota. Iaitu percaya ia dengan Allah. Percaya Allah akan menjaga benda itu. Percaya Tuhan yang buat apa saja. Percaya tu tawakal. Kita serah ke semua pekerjaan kita, benda yang ada pada kita kepada Allah. Maka Tuhanlah yang menjaganya, Tuhanlah yang memeliharanya, Tuhanlah yang menguruskannya. Kalau kita serah itu, contohnya benda itu rosak ke binasa, juga kita serah. Tuhan yang melakukan semuanya. Bukan di bawah penjagaan kita. Dan kita berdoa berharap moga-moga Tuhan akan menjaga dengan baik benda tu. Kalau tak jadi pun surah Tuhan juga. Dah kita surah dah Tuhan kan. Jangan nak banyak itulah. Tuhan nak buat gapo-gapo kepada benda tu terpulang pada dia. Dan tiada berpaling ia kepada yang lain. Hati dia tidak pernah berpaling, bergantung kepada selain pada Allah. Maka ketahui olehmu bahawasanya ada padanya 3 kelakuan. Yang pertama, barang yang telah hamba sebut itu, iaitu seperti percaya engkau akan wakil yang pintar. Kemudian daripada mengiktikad engkau akan kasih sayangnya akan dikau. Dan kuasanya menolong engkau. Pertama, peringkat lagu tu. Peringkat tawakalnya seorang wakil. Kita suruh kepada seorang wakil. Bereslah. Kita telefon tanya khabar lagu tu, dia je buat belakang-belakang. Yang kedua lebih kuat daripada yang pertama. Iaitu apa tu? Menyerupai akan kelakuan budak pada pekerjaan dengan ibunya. Budak, semua urusan hidup dia serah kepada ibu dia. Tetapi dia masih lagi meminta. Jerit, nak air, jerit.
Jadi kita suruh Tuhan tapi masih lagi meminta. Minta gini, minta lagi, minta goni, minta gini. Ada permintaan kita, ada permintaan. Usaha tak? Tawakal peringkat kedua. Peringkat pertama tawakal sambil usaha. Seperti kita tawakal kepada seorang wakil. Kita telefon ke dia, kita kecek, kita royak gini gapo dia tapi kita tak usaha dah. Tapi kita mengarah, kita royakkan. Hal ni peringkat kedua seperti tawakal seorang budak. Tak buat langsung kerja. Saat ni buat kerja juga tapi gapo-gapo suruh ke dia. Cara juga tapi ada dah wakil saya. Hok dia jawab. Tapi awak kena pergi jugalah mahkamah pergi juga tapi hok juga apa jawabnya wakil saya lah. Ha ni peringkat kedua, tak pergi langsung, tak pergi mana-mana tawakal seperti seorang budak kepada ibu. Dia hanya meminta doa. Minta nak kau ni, tak buat lagu. Dia tak pergi dapur sekali mak dia, sekali pergi suruh kat mak dia. Dia tak pergi dapur, itu senyap gitu. Tu peringkat kedua. Dan minta tolong ia akan dia pada segala yang mengenai akan dia seperti lapar dan dahaga. Jerit wah. Kerana percaya ia akan kasih saya ibunya akan dia dan kelakuan yang kedua ini tiada dapat ia dengan usaha dan dengan berfikir. Tak payah usaha, tak payah fikir apa dia. Saat ni kalau suruh kepada wakil kita mikir juga, nak jawab ke mana, suruh dia jawab lah. Nak buat lagu mana gapo-gapo perancangnya, ya suruh dia buat. Bersalah kelakuan yang pertama, ada usaha juga pergi, ada usaha juga mikir. Tapi tanya buat kerja orang lain suruh, tapi ada usaha, ada mikir. Kedua, tak ada usaha, tak ada mikir, tapi meminta saja. Ketiga lebih tinggi lagi. Gapo dia? Iaitu bahawa adalah yang tawakal itu pada sisi Allah seperti orang sudah mati di hadapan tukang mandi kemanyak. Gana? Tak minta. Suruh semata-mata kepada mandi mayat. Tak ada permintaan gapo-gapo. Seperti mayat. Orang akak-akak tangan. Hak ni peringkat tawakal paling tinggi sekali. Suruh ke perbuatan itu. Serah ke keinginan, serah ke perancangan, serah ke semuanya pada Allah Taala. Semua zahir batin, sekecil-kecil perkara, sebesar-besar perkara, keinginan kita semua serah. Saat ni ada lagi keinginan, tapi serah Tuhan. Dah ni tak ada. Kosong, seperti mayat. Orang akak tangi, orang tuhuk. Mayat dihadapi kelakuan mandi ke mayat. Atau seperti budak di hadapan ibunya mengetahui ia akan bahawasanya ibunya menuntut akan dia sekalipun tiada ia menangis. Senyap budak. Ataupun peringkat seperti mandi mayat. Mendukung akan dia sekalipun tiada bergantung ia di tepi kainnya. Senyap. Dia kata seperti budak. Ada budak jenis senyap, jenis dia. Ya nak dukung pun senyap. Bukan kata minta kau apa dak. Mudah tepat contoh seperti mandi mayat lah. Ini peringkat tawakal paling tinggi sekali. Tawakal mayat dipanggil. Tawakal mayat ni tak ada apa dia. Keinginan pun tak ada. Usaha pun tak ada. Perbuatan pun tak ada. Tak ada berlaku-laku. 100% dia gerak pun. Makan nasi pun dia tak ada gapo-gapo terlintas di hati dia. Ini tawakal tinggi sungguh ni. Dan bahawasanya ibunya menyusu akan dia sekalipun tiada meminta ia akan dia. Senyap. Nyusu. Tak ada keinginan, tak ada permintaan, tak ada gapo dia. Tak ada nak minta, nak gapo dia, nak gapo senyap. Gapo-gapo ni. Tak ada nak arah ke, tak ada gapo. Adapun rukun yang ketiga maka pekerjaan. Saat ni gapo dia? Pertama, rukun daripada mana? Atas ni saat ni leh. Atas lagi. Pertama iktikad tu yang sebut dia baca tak? Ni. Muka surat sebelum tu. Dia kata pertama tauhid, kedua kelakuan, ketiga pekerjaan. Ni, tawakal tu pertama tauhid, kedua kelakuan, ketiga pekerjaan. Okey, pekerjaan nak syarah bab pekerjaan.
Sesungguhnya telah menyangka orang yang bodoh bahawasanya syarat tawakal itu meninggalkan usaha. Orang bodoh fikir kalau nak tawakal kena jangan berusaha. Katanya Syekh Abdul Qadir kata orang bodoh lah. Orang bodoh apabila nak tawakal tak payah usaha, awak tawakal dah. Tak payah usaha. Tak. Apabila seorang itu berusaha tidak menafikan tawakal sebenarnya. Kerana usaha kita memberi bekah, memberi kesan, membuat benda yang kita ingin berjaya. Tak usaha semata-mata. Usaha tak memberi kesan. Bahkan usaha itu mendapat pahala. Kita dalam belajar nak suruh jadi alim, kita serah kepada Tuhan. Tuhan yang buat kita jadi alim. Tapi adakah usaha kita ni sia-sia? Tak, dapat pahala. Patut usaha itu menafikan tawakal. Tak. Tawakal dalam hati. Usaha tu usaha. Kerana usaha kita tak memberi kesan, sebab tu kita tawakal. Kerana usaha kita tak memberi bekah, kita tawakal. Sebab tu ada orang kata, Allah awak tawakal, jangan usaha. Jangan gitu, rugilah, tak boleh pahala lah. Kalau jadi alim pun, dengan tidak usaha, maka tak boleh pahala jadi alim tu. Dan meninggalkan berubat, tak boleh berubat. Kerana tawakal tu, bodoh je lagu tu. Dan menyerah diri bagi yang membinasakan dia. Ikutlah. Suruh tawakal berlaku. Rumah rutuh pun tak ada tobik lah. Biar rutuh lega ni. Maka perbuatan lagu tu bodoh. Kerana meninggalkan sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan mendapati di dalam sunnatullah itu perubahan. Yakni sunnatullah. Nak jadi alim kena belajar. Nak dapat syurga kena usaha. Kena buat pahala. Itu sunnatullah lagu tu. Nak masuk neraka kena buat maksiat. Apa dia? Nak dapat redha Tuhan kena buat benda hak Tuhan suka. Sunnatullah. Kalau demo buat benda itu Tuhan nak suka, ikut demo lah tu. Tapi sunnatullah lagu tu. Kerana yang demikian itu dilarang pada syarak. Membinasakan diri lagu tu dilarang pada syarak. Tak ada usaha lagu tu. Awak nak lepas pada ain, ya. Lepas tu tak pergi ngaji. Saya tawakal pada Allah. Tuhan akan lepaskan saya pada ain. Awak nak pergi cool play, awak beli tiket ribu-ribu. Pandai usaha pula. Tiba-tiba kalau nak mengaji fardu ain, tawakal ala Allah. Tawakal lah nak pergi cool play pun. Tak payah beli tiket, tak payah berapa dia. Duduk rumah. InsyaAllah. Kalau Tuhan kata siapa-siapa. Beli tiket ribu-ribu boleh. Pergi fardu ain tak boleh. Tiba-tiba bab agama tawakal. Kalau bab dunia, usaha. Ni nafsu belako-lako. Jawapan ni, jawapan orang nak masuk neraka lagu ni. Dan tawakal itu disuruh oleh syarak. Manakala suruh lagu tu, tidak disuruh oleh syarak. Tak ada usaha. Kerana tawakal itu perbuatan hati, bukan perbuatan zahir kita sebut dah. Telah berfirman Allah Ta'ala laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Artinya bagi seorang itu balasan dan pahala. Barang yang usaha, ia akan dia Tuhan suruh. Daripada segala kebajikan dan atasnya dosa barang yang berusaha, ia akan dia daripada kejahatan. Tuhan suruh kita ngaku kita usaha satu benda. Awak buat, saya tak buat. Tuhan katalah ma kasabat. Apa yang kamu buat? Kasabat enta. Kasabat huwa. Apa yang kamu buat? Kasabat wa alaiha maktasabat ia. Apa yang ia usahakan. Apa yang ia buat. Suruh kita ngaku kan? Jadi Tuhan suruh kita ngaku semua perbuatan kita di hadapan Tuhan. Lainlah kalau memang perbuatan Tuhan semata-mata, kita tidak ada usaha, keinginan, ikhtiar dalam perbuatan itu, maka tiba-tiba berlaku tu perbuatan Tuhan semata-mata. Manakala ada saja keinginan kita, jangan awak tak khabar, tiba-tiba tak mengaku. Apa awak tak semaya? Kita malas semaya, tiba-tiba kita kata, Tuhan tak beri saya semaya. Dalam hati kita rasa, aku malas maya benar ni. Malas maya. Ada lagi keinginan, usaha dan ikhtiar, maka pada masa tu berdosa tinggal semaya. Tapi apabila kita tak semaya, tanya buat apa tak semaya. Memang dia tak ada keinginan langsung, gila langsung, tak ada gapo dia. Makan nasi pun tak segan, tak tahu gapo dia. Nak makan tak tahu, makan pun tak segan gapo dia. Tak ada keinginan. Dia pun tinggal semaya dengan dia tu pun tak sedar tak gapo dia. Tu tak apalah.
Ile usaha ikhtiar dah tak apa. Pada masa tu tak ada dosa lah. Tuhan kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Artinya dan jangan kamu mencampurkan oleh kamu akan diri kamu kepada kebinasaan. Kalau buat lagu tu binasa tubuhmu. Mu akan masuk ke tubuhmu dalam neraka. Tawakal lagu tu, tawakal nak masuk neraka lagu tu. Tak apa amu suruh belakang-belakang tu Tuhan. Jangan kena usaha weh. Kerana tawakal lagu tu, tawakal duduk dalam neraka. Saya bersifat tawakal pun dalam neraka. Yo. Kerana terikut Nabi Muhammad. Kita nak tawakal Muhammadi. Tawakal Nabi Muhammad, bukan tawakal kita. Dan sabda Nabi SAW, tadawau ibadallah. Fa inna Allah ta'ala lam yadha' da'an. Illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidatin al-haram. Artinya, berubah oleh kamu, hai hamba sekalian hamba Allah Ta'ala. Hai sekalian hamba Allah. Tuhan suruh kita berubat. Maka kalau kita sakit, kena berubat. Apa awak berubat? Berubat tu perintah Allah. Tuhan suruh berubat. Apa cara sahaja? Ya, berubat dengan bentuk doa. Berubat dengan bentuk minum air akar kayu. Berubat adalah bentuk pergi hospital. Berubat dalam bentuk operation. Buat goni, buat gapo. Yang penting berubat. Jadi, kalau tak semestinya tak pergi hospital, orang tak berubat. Orang tak pergi berubat aku tu. Apa kita pergi hospital? Dia ingat hospital saja tempat berubat. Pergi jumpa Tok Bromo, tidak diiktirafkan itu sebagai perubatan. Masalah lagu tu. Berubat macam-macam cara. Sahabat dulu tak ada pergi hospital lagi. Muka hospital pun tak ada. Jadi pergi berubat dengan orang-orang dipanggil, bahasa Arab panggil tabib. Berubat. Bahasa Inggeris panggil doktor. Bahasa Melayu panggil Tok Bromo. Cina panggil singsih, panggil singsih. India tak tahu panggil berapa dia. Ikutlah orang penting pergi jumpa dengan Tok Bromo dia. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala tiada menghantar ke ia akan penyakit melainkan menghantar ia Allah baginya bagi penyakit itu akan ubat. Melainkan satu penyakit iaitu tua. Tua tak boleh. Awak umur 40 tahun nak makan obat, nak suruh jadi umur 20. Tak boleh. Memang umur awak 40. Sekali pun awak dikembalikan muda awak, umur 40, tiba-tiba dia makan obat jadi muda. Tetap usia dia 40. Boleh ubat umur. Umur tak boleh ubat. Tapi tubuh boleh ubat. Tubuh kita nak buat jadi muda, boleh. Umur tak boleh, tetap 40. So lagi, mati. Tak boleh ubat juga. Mati mesti kena mati. Tak sakit pun mati. Mak sakit pun mati. Tak tahulah mati. Memang mati. Dan bersembuh seorang laki-laki bagi Nabi. Adakah aku lepaskan akan untuk aku dan aku tawakal? Ada seorang ayat Nabi. Ambo lepas gitu ya untuk ambo dan ambo tawakal. Dia ingat tinggi cara tawakal lagu tu. Ada kodok tu wali buat kerja lagu tu, ada. Tetapi hanya untuk menguji tawakal dia saja. Bukan tawakal yang sebenar, tawakal yang mengikut sunnah Nabi, tawakal yang manusia boleh ikut. Tak semua orang boleh ikut tawakal cara lebih tinggi. Tawakal manusia cara Muhammadi, cara paling molek sekali. Hati bertawakal, tapi tubuhnya, zahirnya berusaha. Maka apabila sahabat tanya ambo lepas lagu tu, ya utuh ambo tawakal. Pas hilang ke lepas Tuhan. Kalau hilang dia tak marah Tuhan tak apa. Hilang duk cari gagal masalah. Nabi kata, "Iqilha wa tawakkal." Nabi kata, "Ikat olehmu akan lutut unta tu." Engkau, unta ni ikat kaki dah. Ikat di, kita ikat sini. Ya ikat kaki. Kalau nak suruh berhenti, unta dia kena ikat kaki. Baru dia duduk, dia tak boleh nak bangun.
Maka ikat kaki igal. Kan orang Arab panggil ikal ni maknanya ikat ni ikat teh ikal. Dia pun sakut dia lutut tak boleh bangun. Tu cara ikat dia. Dia cabut, dia ambil letak atas kepala. Kita pakai buat jadi imam. Allahu Akbar. Bila masa merah utuh demo. Tu imam pula tu pakai ikat atas kepala. Bukan sunnah Nabi buat kerja lagu tu. Utuh tak nak jalan tak apalah tarik. Tapi cara nak ikat dia, kena seluk lutut dia. Ikat lutut unta. Iqilha. Ikat lutut. Igal. Buat kita orang panggil igal. Pakai igal. Qaf jadi go. Biasa warak kecil. Dengan tali dan engkau berserah atas Allah Ta'ala. Nabi ajar cara tawakal Nabi Muhammad. Kemudian daripada selesai membicarakan tawakal, memulai hamba bicara akan kasih pula. Kerana adalah tawakal itu sebab bagi kasih akan Allah Ta'ala akan orang bersifat dengan dia tawakal. Kerana firman Allah Ta'ala, Innallaha yuhibbut mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat menyayangi orang yang bertawakal. Siapa dia tak saya? Kerana apa? Semua pekerjaan. Tuhan ni dia suka hamba dia, jangan lupa ke dia. Buatlah kerjaan gapo dia sekecil-kecil pekerjaan dalam kehidupanmu. Bahkan Nabi Allah Ta'ala kata, minta dengan aku. Serah kepada aku. Minta semua permintaanmu kepada aku. Jadi Allah Ta'ala suka kita serah urusan kita kepada dia. Jangan rasa apabila kita pandai sikit. Dalam ilmu kita mikir sendiri. Dalam usaha kita buat sendiri. Ada kuasa sikit, kita rasa kita ada kuasa. Ada pengaruh, ada gapo. Serah ke Tuhan agak sikit. Tak boleh banyak agak. Serah. Biar rasa kita ni hamba Tuhan. Serah ke pekerjaan kita. Baru jolo, baru Tuhan suka. Baru hamba Tuhan. Ni ada kuasa sikit, lupa Tuhan. Tak usah serah dah dia. Bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah. Payah belakang tawakal, payah kasih Tuhan, payah. Kecek tu mudah, tapi sekurang-kurangnya kita belajar. Kita tahu lagu mana kasih ke Tuhan. Lagu mana hati yang kasih ke Tuhan. Lagu ni. Masalah kita nak buat, tak usah buat. Nak mendapat kelebihan, tak usah dapat kelebihan. Nak dengar kata Tuhan, tak usah dengar kata. Waktu lepas ni pula belajar dulu sekurang-kurangnya. Bukanlah kita kecek tajuk tinggi-tinggi ni kita orang tinggi. Bukan gitu. Tetapi berkongsi ilmu supaya saling-saling boleh beramal. Kita mujahadah nak dapat ke sifat tu. Orang mocik-mocik dalam YouTube, dalam Facebook, dalam gapo dia kau misalnya duk dengar ni, orang duk dalam ni duk dengar ni, dia kadang-kadang dia usaha lebih lagi. Kadang dia ada sifat ni dah kita tak ada lagi. Kita baru duk mengajar, orang lain bersifat dah. Tapi belajar tu separuh daripada beramal dah. Sekurang-kurangnya kita belajar. Ketahui olehmu bahawasanya kasih akan Allah Ta'ala itu kelakuan yang dipuji pada syarak. Lagi pangkat yang tinggi yang menyampaikan kepada ma'rifatullah. Orang ada kasih ni lama-lama dia akan kenal Tuhan dia. Sebagaimana orang yang sayang kepada seseorang, dia akan cuba berkenalan dengan orang yang dia sayang. Dia akan cari maklumat mengenai orang yang dia sayang. Dia akan gila-gila dengan orang tu. Mimpi, tertidur, termimpi-mimpi. Malam-malam, tengah hari, duk teringat semacam kepada orang tu. Maka duk cari maklumat mengenai orang tu. Cuba-cuba nak tiru ke apa dia. Semua ni mari daripada kasih belaka. Sebab apa kita tak dengar kata-kata Tuhan? Sebab hati kita belum lagi kasih ke Tuhan. Kalau betul kita kasih ke Tuhan, kita akan ikut semua kata-kata Tuhan. Lah ni kita tak kasih lagi. Kita kalau orang bergewel lah. Gewel dia ataupun bini kita lah. Dia berahi kau tu. Kita tak berahi pun kita ikut juga makan. Sebab apa? Sebab kasih ke dia. Maka kita ikut-ikut juga dia. Maka kalau kita kasih, tak percaya. Iyalah hamba minat. Kau tak minat, hamba buat juga sekali ni. Sebab apa? Sebab kasih. Firman Allah Ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuhum.
Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Artinya kasih Allah akan mereka itu dan kasih mereka itu akan Allah, akan dia akan Allah. Jadi saling kasih mengasihani. Tuhan tentu dah kasih kita. Kalau Tuhan tak kasih kita tak boleh duduk lagu ni kita. Hacur lebur dah kita tak tahu kok mana dah. Kerana saya Tuhan kita wujud, maka balahlah kasih saya Tuhan yang Tuhan tidak syaratkan. Tuhan saya kita tanpa syarat. Tuhan tak syarat pun membuat gini. Tapi Tuhan saya juga kita wujud ke kita. Maka kita kena saya Tuhan dengan tanpa syarat juga. Kena saya guana-guana ke Tuhan. Sebagaimana Tuhan saya kita tanpa sebab, tanpa syarat. Kita daripada tak ada. Tiba-tiba Tuhan ada ke kita. Kita aja bayar kalau Tuhan masa tak ada bayar. Supaya cipta ke aku. Dok dah kita tak ada. Benda tak ada Tuhan saya. Kita sebelum wujud lagi Tuhan saya dah kita. Daripada tak ada kita tak pernah bayar kau Tuhan kau suruh kita wujud. Tuhan saya buat kita. Ada juga boleh makan, boleh minum, boleh lipat, boleh mengaruk, boleh kosir kodal ni. Tiba-tiba apabila kita nak saya Tuhan, banyak sorang kena Tuhan buat baik kita, kena begini. Kena Tuhan kena dengar kata kita. Garmo, lemo. Patut apabila Tuhan saya kita dengan tanpa sebab, kita pun kena saya ke dia. Ikutlah, tak ada sebab kau berapa dia, kena saya guana-guana. Tapi kita tak boleh lagi peringkat lagu tu. Maka kalau Tuhan buat baik, baru saya. Kalau Tuhan uji sikit, tak saya. Macam-macam lah. Tu, orang yang jadi kekasih Tuhan. Orang yang menyayangi Tuhan dan disayangi Tuhan. Siapa dia kau? Ketua dia. Nabi Muhammad. Dia saya ke Tuhan, Tuhan saya ke dia. Lagu mana tak tahu. Kita ni duk buat saja, baru duk pondok tak saya ke Tuhan lagi. Rasa wali dah kita. Wali lah sikit pada orang duk lipat tu. Tehel lah sikit. Ya. Tak beramal sebutir habuk lagi kalau bak saya. Saya ni, kalau mengaji sungguh-sungguh saya, tak boleh kecek senyap. Tak boleh kecek. Saya terlajuk. Kita dia. Tak tahu lagu mana ada benda lah kita saya sangat. Buruh kuku, misalnya minat buruh kuku. Nak tengok buruh kuku dia, gini. Buruh kuku ambo. Gini. Tak boleh nak kecek. Tak boleh nak royak kata kita saya. Siapa tak boleh nak kecek. Nak geruk pun tak boleh. Saya terlajuk. Kita. Baik sana bergeruk 1000 kali sehari. Berjuta kali sehari. Geruk-geruk tu. Orang kalau saya kedua senyap, tak nak geruk pun. Tak tahu nak buat guana. Maka perasaan itu kadang-kadang Tuhan bui. Seminit sehari. Seminit. Hari ni aku rasa lagu tu. Esok 2 minit. Kadang-kadang lusa tak ada pun. Minggu tak ada. Mari pula 3 minit. Allah. Lagu mana wali? Tiap-tiap hari rasa lagu tu. Tiap-tiap minit rasa lagu tu. Nabi Muhammad setiap-tiap saat rasa lagu tu. Lagu mana? Supaya kita kau kelakuan dia. Maka apabila orang dia saya ke Tuhan, royaklah gapo ya Allah ya Tuhan ku, amo boleh berlaku. Amo buat berlaku. Kita lah ni, wak mari hujah, wak mari dalil, wak mari gapo. Banyak songai dengan Tuhan. Nak suruh saya ke Tuhan pun payuh hati kita ni. Nak dapat bukti dulu, nak tengok dulu, nak gapo. La haula wala quwwata. Tuhan saya kita tak ada sebab, tak ada gapo, zaman tak ada lagi saya. Tiba-tiba tanya kita nak saya ke dia, kita banyak songai pula. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah ahibballaha lima gapo dah. Yarfidukum bihi min kalau kita apa tu yarzukum min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillahi iyaya. Artinya kasih oleh kamu akan Allah Ta'ala. Tuhan suruh pula. Sepatutnya memang kena kasih. Tapi ada benda tu Tuhan tahu dah, kita tahu kena buat. Tapi Tuhan suruh juga supaya takut orang buat lasai. Memang hamba tahu tapi dia tak ada arah. Banyak manusia ke lagu tu. Jadi dia tahu benda tu kena buat sebagai seorang hamba tapi nak dengar juga Tuhan suruh juga. Tapi bagi orang yang dah kenal Tuhan, maka tak perlu suruh dah.
Ambo tahu dah. Dan manusia yang akal dia waras, manusia mukmin yang sebenar, dia akan sayang Tuhan dia. Kalau tak ada suruh pun dia akan sayang. Tapi Tuhan ni nak berlemah lembut dengan manusia, tak apalah. Aku suruh tu. Biar mu dapat pahala dengan mu sayang. Kalau aku tak suruh mu sayang, takut tak boleh pahala. Tak jadi perintah, tak jadi mukallaf. Maka Tuhan suruh supaya kasih kita saat ni jadi pahala pula. Sedangkan benda itu menjadi lumrah dah bagi orang mukmin. Tetapi nak suruh jadi pahala, tak apa aku suruh. Atas nama aku suruh, mu akan dapat pahala dengan sayang mu. Kerana bagai yang memberi nikmat, ya Allah akan kamu dengan dia dengan nikmat tu. Tuhan beri nikmat, maka kena ingat. Kalau Tuhan tak beri nikmat pun. Tapi Tuhan sebut supaya kita jadi macam jolok kok. Gitu. Padahal, kalau Tuhan tak beri gapo-gapo pun kena saya juga Tuhan. Tapi Tuhan kata, mu ingatlah aku beri nikmat kok mu, aku buat molek kok mu, aku buat baik kok mu, jasa aku. Banyak benda. Maka mu cakap tak saya kat aku. Ibu bapa mu saya. Mu bapa mu saya ke mak mu. Mak ambo duk cara kat ambo masa ambo kecil dulu, masa ambo demam. Maka timbul satu perasaan saya ke dia, hormat ke dia, gapo sebab dia duk cara kat ambo. Ambo jadi besar lagu ni, ambo jadi boleh kecek, boleh make, boleh gapo dia lah dulu. Cari pitih kat ambo. Hak tu pun mu saya tu, mu cakap mu tak saya. Maka Tuhan sebut sikit supaya mu kadang-kadang ada manusia ni awak tak faham. Mu ingat Tuhan sebut lima yarzukum, lima yarfidukum bihi min ni'amihi. Tuhan beri nikmat kepada mu. Tuhan sebut dia panggil bakit lah kita kata. Tuhan royak sikit supaya kadang manusia ni awak tak khabar lah kot. Nikmat aku macam-macam, mu nak makan, nak minum, nak gapo, nak galak, nak suka, nak nikmat, nak gapo dia. Tiba-tiba mu tak sayang lagi kat aku. Dan kasih oleh kamu akan daku. Nabi Muhammad kata. Mu kena sayang kat aku pula. Jangan sayang Tuhan saja, sayang kat aku juga. Apa? Kerana kasih Allah akan daku. Kerana aku Tuhan sayang kat aku. Cakap mu tak sayang kat aku. Tuhan Nabi Muhammad ayat. Sayang ke Tuhan kerana Tuhan beri nikmat. Sayang kepada Nabi Muhammad kerana Tuhan sayang kat aku. Nabi Muhammad kata. Cakap mu tak sayang kat aku. Dan bahawasanya kasih akan Allah Ta'ala itu berlebih kurang. Ada orang kurang, ada lebih biasa ya. Kerana firman Allah Ta'ala wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Tulis perkataan ni. Tepek di mari kita. Tepek di bilik tidur kita. Apa dia? Dan bermula mereka yang beriman. Orang beriman ni berlaku. Kalau orang tak kuat, orang munafik, orang fasik, orang gapo bukan masuk tajuk ni. Tajuk orang beriman. Orang martabat iman berlaku. Apa dia? Mereka itu lebih bersangat terkasih. Asyaddu hubban. Sangat-sangat cinta. Sangat-sangat saya, sangat-sangat kasih akan Allah Ta'ala. Lagu mana sangat? Okey, bagi demo sangat lagu mana? Ambo kalau saya ke benda ke Allah. Ambo kilik tiap hari, ambo gosok tiap hari. Tuhan, orang mukmin ni asyad lagi, lebih lagi saya lagu mana ke Tuhan. Sebut nama dia. Nas'aluka ya man huwallah. Suka sebut nama Tuhan. Suka lagi. Nama suka boleh makan nasi. Ambo suka lagi sebut nama Tuhan. Gini. Tu maksud dia. Dan bahawasanya umat telah ijmu'. Umat ni ulama. Atas bahawasanya kasih akan Allah Ta'ala dan Rasulnya itu fardu. Yakni wajib. Orang tak sayang ke Allah, sayang kepada Nabi Muhammad. Hukum dia berdosa. Wajib saya. Saya lebih, hak tu sunat. Saya sahaja, wajib. Kita sebut dah. Saya kepada Allah Nabi Muhammad, wajib. Saya lebih daripada segala-galanya, sunat. Mendapat kelebihan, mendapat fadilat. Dan maka apabila saya ni benda tak boleh nak sebut, maka dia dijelmakan dengan perbuatan. Ada orang saya kepada satu benda, dia gembira dengan benda tu. Kita contohnya saya kepada seorang anak. Kita saya cara anak. Kita beli hadiah. Kita gembira ke dia. Kita buat dia ketawa.
Kita saya ikut kereta. Kita mandi dia. Kita beli hadiah. Mana ada kereta. Cara saya ikut kereta lagu mana? Kena pergi basuh. Pergi cek enjin. Tu cara saya. Maka saya ni tak boleh ditunjuk. Tunjuk tapi bermacam-macam ragam. Ada orang tunjuk saya dengan lagu ni. Ada orang tunjuk saya dengan lagu ni. Begitu jugalah maulud tu jalan tu. Maulidun Nabi. Maka setengah tepat buat baca qasidah. Suka ke Nabi. Ada orang baca maulud. Ada orang buat lagu ni. Ada orang buat lagu ni. Hak penting benda tu nak menzahirkan kegembiraan, kecintaan dia kepada kekasih Allah. Maka dia tunjuk dengan cara lagu mana? Nak senyap ko, dengan baca Quran ko, nak ngas semaya sunat ko, nak puasa ko, terpulang kepada demo. Asal saja demo gembira, demo suka, demo sayang. Buat apa demo baca Quran tu? Oh, hamba teringat ke Nabi. Nabi suka baca Quran. Hamba pun baca Quran, baca Quran, baca Quran. Dan telah menjadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kasih akan Allah Taala itu syarat iman pada beberapa hadis. Memang syarat iman lah. Imam Baihaqi sebut di dalam kitab dia Syu'abul Iman. Dalam hadis Nabi sebut iman itu tercapai atas berapa? 73 dah. 70 kau berapa dah? 70 cabangnya. Salah satunya cabangnya iman adalah saya kepada Allah, saya kepada Nabi. Mulia ke Allah, mulia ke Nabi. Bukan saja saya. Kena syarat kedua, mulia pula. Ada kita saya tapi tak mulia ke dia. Demo saya kambing demo. Saya cakap kambing hamba kat demo mana boleh hamba kasih. Tapi kita mulia ke dia tak? Tak dalam kandang. Mulia gapo? Kalau mulia buh dalam rumah. Saya tapi tak mulia. Maka saya mulia bab lain pula. Kena belajar belaka. Kerana bersembah Abu Zaid, Abu Razin Al-Aqli. Hai Rasulullah, apa iman? Sabda ia Nabi bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dikasihi kepada engkau daripada barang yang lain daripada keduanya. Musaya sekali dua tu. Dan datang oleh Badui kepada Nabi SAW. Jadi Nabi sebut kalau bak saya, Allah dengan Nabi Muhammad. Allah dengan Rasul dia. Kita sebut Allah Ta'ala saja. Allah dengan Rasul dia. Jadi kita kena buh dalam hati kita Allah dengan Rasul dia. Yang ni siapa dia? Allah Muhammad. Sebab tu ada wali ngati Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Buat apa dia ngati lagu tu? Bid'ah kau dak dia nak tak boleh nak sebut dah benda lain. Dua benda tu saja dalam hidup hamba. Maka hamba dalam hati hamba detik Allah Muhammad, Allah Muhammad. Allah Muhammad. Jadi benda lain hamba tak cara apa dah. Maka bukan dia nak reka, tapi dia nak menzahirkan perasaan dia. Kadang-kadang dia tak sebut tapi kerana desokkan daripada hati yang begitu melonjak sangat, tubik kata Allah, tubik Muhammad. Tubik Allah Muhammad. Tubik sendiri kita reka Allah Muhammad, Allah Muhammad. Reka. Dia bukan reka dah. Mari pada sini tubik Allah Muhammad, Allah Muhammad. Mari pada hati ni Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ada seorang tu. Orang kata dia gila lah. Tak tahulah setara mana. Telanjang, tak pakai baju, tak pakai apa. Tangan tak depan tu, tak belakang tu. Jalan kasih Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ingat dia Allah Muhammad, Allah Muhammad. Tak tahu dalam hati dia ada apa. Kita nampak jubah, nampak serban. Ambil PhD, ada doktor, ada rektor. Tapi tak ada Allah, tak ada Muhammad dalam hati kita. Hak mana mulia? Hak telanjang kau ni nak sebut Allah Muhammad kau dalam hati dia orang. Ataupun hak ni. Nampak luar molek tapi dalam tak ada Allah, tak ada Muhammad. Nilai-nilailah sendiri hak mana molek. Dan datang oleh Badui kepada Nabi SAW. Maka sembah ia. Hai Rasulullah, bila hari kiamat, sabda Nabi, apa engkau sediakan baginya bagi kiamat? Maka sembah tak ada mensediakan aku baginya akan semaya banyak.
Gapo dia persiapan kamu? Persiapan ambo semaya tak ada. Tak ada lah banyak sangat. Biasalah. Tiada puasa. Puasa banyak sangat. Puasa banyak lah. Tak puasa lah mana juga. Puasa wajib. Melainkan gapo dia persiapanmu? Aku kasih akan Allah dan Rasul dia. Hak tu lah banyak. Hak tu persiapan ambo. Untuk menghadapi kiamat, ambo saya Allah, saya Nabi Muhammad. Puasa buat tapi tak sungguh lah. Sebab tu kita tengok setengah-setengah orang kalau majlis lawak, majlis Nabi Muhammad suka tu. Bergembira dia dengan Nabi Muhammad. Tapi dia, semaya pun, hak fardu ya. Sunat tak buat lah mana. Puasa pun, ni jadi mazhab badui ni. Mazhab badui ni. Hak tu lain tak saya buat. Tapi kalau saya dari hati buat benda sunat, lagi-lagi molek. Hak ni, kalau saya saja. Ya bawa jumpa Tuhan, Allah dengan Nabi Muhammad. Maka sabda Nabi Rasulullah, Nabi iktiraf, tariqah badui ni. Tarikat dia. Tarikat cara bawa temu dengan Tuhan, bawa Allah, bawa Muhammad aja. Al-mar'u ma'a man ahab. Artinya, seseorang itu serta mereka yang ia kasih akan dia akan seseorang itu. Akan dia, akan ia. Tu, tariqah saya. Tariqah mahabbah. Orang tak pernah rasa, tak boleh nak jawab ayat lah guna lagu ni. Wallahu a'lam. Allah Rabbi. Antara syarat wajib solat Jumaat ialah bermukim. Salat wajib. Boleh tak Ustaz jelaskan apa maksud bermukim? Banyak kali dah soalan ni. Sebagai contoh, saya asal orang Selangor. Hijrah ke Kedah untuk bekerja. Adakah saya wajib solat Jumaat? Maka awak dikategorikan orang mukim. Orang mukim ni, kalau tempat itu ada Jumaat, maka wajib awak semaya Jumaat. Kalau tempat tu tidak ada Jumaat, seperti tempat tu tak sah kalau tak ada orang, maka tidak wajib semaya Jumaat. Dan awak tidak dikira dalam 40 orang. Awak mukim situ sebab awak nak kelik Selangor semula. Kerja berapa tahun dah? 50 tahun dah. Masih bermukim. Orang mustautin ni, orang yang boleh buat Jumaat, orang dikira 40, dia memang duduk situ dah. Tak syarat orang Kedah. Kalau duduk Selangor nak duduk situ pun dikira orang mustautin situ. Tentang selawat lepas subuh. Afdal selawat ketika masih atas jadah atau boleh saja selawat 1000 sambil buat kerja. Tentulah afdal di atas jadah. Tapi kalau kita sibuk, buat sambil buat kerja pun tak apa. Orang Islam mati malam ataupun hari Jumaat lepas seksa kubur. Macam mana orang kafir pula? Orang kafir tak ada lah. Dia kena orang Islam saja. Semua kelebihan-kelebihan itu yang diberi oleh Allah Ta'ala hanya kepada orang Islam saja. Syarat dia lagu tu. Ada orang kafir juga. Tapi mati tak kena seksa ni. Mati orang Islam. Tak kena seksa kubur. Ada juga kelebihan untuk orang kafir kadang-kadang. Seperti doa. Doa orang yang kena zalim ni dimustajab ke doa. Sekalipun orang yang doa tu kafir. Kelebihan ni kena orang kafir pun boleh juga. Tapi ada bab ni hanya untuk orang Islam sahaja. Adakah wajib kita buat umrah jika transit di airport Saudi contoh 2 jam? Sebab kita tak rajin buat umrah lagi Ustaz. Salah. Ya gini, dalam mazhab kita sunat kalau kita pergi ke Mekah untuk urusan gapo-gapo. Misalnya kita kerja buat bangunan lah. Kerja di Saudi. Maka apabila kita masuk Mekah, sunat niat buat umrah. Tu mazhab kita. Mazhab lain kata apabila masuk Mekah, wajib kena niat umrah paling kurang. Dah siapa dah wajib kena. Dah halal dah Mekah pun wajib kena niat umrah. Lepas tu, alih-alih dah kita kali pertama tak ajin buat pula. Niatlah. Niat buat umrah, pergi buat umrah. Adat dia. Bila siapa dah, kena buat umrah. Tapi tak wajib lah. Mazhab kita sunat. Mungkin kita nak mari sekali lagi. Mazhab lain, ikutlah kita mari 14 kali pun. Sehari, esok mari pula.
Maka wajib niat umrah. Mazhab kita sunat saja. Umrah ni maksud kau? Ziarah, nak ziarah Baitullah. Sunat ziarah, sunat. Ale-ale siapa Mekah, buatlah ziarah lah. Mekah ke Kaabah tu ada ziarah. Mazhab lain kata adab dia wajib kena ziarah. Jika seorang baca Fatihah dengan tertik terening, lalu imam pun rokok sampai ia sujud, Allah, ia tetap baca Fatihah dengan penuh bertajwid. Nganyi ni kawan ni. Yang menganyi kau kawan tu. Baca tertik molek, baca bertajwid. Jawada yujawid. Soalan saya apa status orang tersebut? Nak marah menangkap orang tu kali. Kali orang semaya belah dia. Bagaimana pula dia terlepas dua rukun panjang paranya kerana dia nak baca habis ke Fatihah. Kerana dia kata Fatihah mesti dibaca dengan betul, mohon pencerahan. Lepas tu mak email tu apa dia boleh baca cepat? Dia tak betul. Apa awak baca lambat baru betul? Email tu tak betul. Apa dia maksud daripada soalan? Saya mesti baca betul. Apa dia maksud awak mesti baca? Saya nak baca lambat. Ya gitu lalu. Bukan nak baca betul, nak baca lambat. Kerana tu email, kalau tu email tak baca tak betul lah tu. Tu email cepat lah tu. Berarti saya betul. Bismillah. Hot tu betul. Tu email tu salah. Jadi ayat ni salah sebenarnya. Dia yang baca lambat, bukan baca betul. Saya nak baca lambat. Maka apabila baca lambat, kerana dia tu hukum muafiq, kena sudah ke Fatihah. Habis ke Fatihah. Sehinggalah tu imam jangan naik rakaat kedua. Selagi tu imam tak naik kedua, dia boleh sudah ke Fatihah. Tapi perbuatan lagu ni tidak afdal. Afdalnya baca sama cepat dengan tu imam, rokok sekali dengan tu imam, iktidal sekali dengan tu imam. Jangan kita buat supaya semaya sore. Tidak afdal kalau semaya Jumaat lagu ni. Nak meraih ke cara kita hingga tak meraih ke berjemaah. Nak semaya Jumaat ke kena meraih ke berjemaah. Nak semaya senyap gitu, semaya tahajud. Semaya tahajud nak bahas 100 rakaat aku ikut. Nak baca sebutir-sebutir kok. Bismillah. Bunyi soso. Rahman. Baca soso. Ikutlah. 4 tahun. Baru habis. Ikutlah. Mungkin semua. Tapi kalau semaya Jumaat, biar afdal. Rokok sekali dengan tu imam. Ini tidak. Ini biar tu imam sore. Kita nak Jumaat. Pelik sungguh. Nak main-main sore. Main Jumaat ni tujuan nak rokok sekali dengan tu imam. Nak iktidal sekali dengan tu imam. Itu imam tepi rasanya. Khusyuk sore. Tak boleh. Dah masa semaya Jumaat ke? Kena ikut sekali dengan Nabi. Ikut sekali dengan Nabi. Sekali itu imam. Jika seorang wanita selalu istiqamah menjaga wuduk. Baguslah. Lalu ia datang haid. Ada seorang ustaz cakap, pendapat Imam Nawawi kata boleh berwuduk bagi wanita haid walaupun sebahagian ulama kata tidak boleh. Dan apa kelebihan kaifiat yang selalu istiqamah menjaga wuduk? Gini. Masalah ketika seorang perempuan haid, maka tak boleh dia berwuduk untuk benda-benda yang dia tak boleh buat. Kenapa awak ambil air semaya ni? Tanya retina tu. Saya ambil air semaya tu untuk sembahyang. Awak boleh sembahyang ke awak? Saya tak boleh sembahyang. Haram perbuatan mengambil wuduk untuk nak sembahyang. Apa awak ambil air semaya ni? Saya ambil air semaya ni kerana nak tidur. Sunat ambil air semaya. Tak apa, dibenarkan ambil air semaya. Awak haid boleh tidur. Kau haid tak boleh tidur? Orang haid. Tak boleh tidur haid. Sebab awak haid ke? Tak boleh tidur selok. Kau haid tak boleh tidur? Boleh tidur. Maka dia ambil air semaya bukan kerana ibadat yang dia tak boleh buat ketika haid. Yang ni tidur. Tidur boleh. Maka ambil air semaya untuk tidur. Boleh. Tak ada masalah. Tengok ibarat dalam Yaqutun Nafis pada sebut. Ibarat dalam kita Iqna' pening. Dulu masa anda mengaji dulu. Mengaji Iqna' dulu. Ibarat dia tu. Rupanya kena dengar syarah lagi rupanya. Dia kata haram ambil air semaya bagi orang haid. Jadi kita tak boleh ambil air semaya. Hujah dia kerana bermain-main dengan ibadat. Ambil air semaya ni ibadat. Tiba-tiba kita ambil air semaya tapi tak boleh semaya. Tidak main-main lagu ni. Maka hukum jasa lagu tu. Tak boleh. Maka tengok dalam ibarat kitab Yaqub pula. Hok kata haram ambil air semaya gini. Air semaya yang untuk benda yang tak boleh dibuat oleh orang haid. Biniyati ta'abbud dia panggil. Niat nak buat ibadat. Niat nak semaya. Ambil air semaya kerana nak semaya. Hak tu tak boleh. Ambil air semaya kerana nak tidur. Boleh. Lagu tu.
Ada seorang dulu jawab. Jadi kita ingat salah lah jawapan dia. Betul rupanya. Ibarat dalam iknok kata lain. Tengok-tengok dalam ibarat kitab lain. Lagu lain pula. Apa dalam Yaku tu Nafi ada sebut masalah ni. Tu sebab tu kita ni lagu tu lah. Jangan cepat sangat lah. Kita kata, lagu mana ibarat dia? Nanya-nanya pun. Tanya orang pondok pun ibarat lagu tu juga betul dah. Tapi tak puas hati. Cari-cari orang dalam Yaku tu ada pun. Saya muskil dan ingin bertanya untuk pencerahan bagi kefahaman diri saya. Adakah yang dikatakan sifat haruh bagi Allah? Apakah yang dikatakan sifat haruh bagi Allah? Bagaimana sifatnya itu? Berikan contoh. Macam soalan periksa tu. Yang mudah untuk saya fahami. Biasa saya dengar ada kata sifat nafsiyah itu sudah cukup untuk fahami benar-benar. Dan diyakini tanpa ragu-ragu. Maka sifat yang 19 lagi itu jelma diri sendiri. Akan jelma sendiri. Dia kata sifat Allah ini tidak terbilang. Macam mana ni Ustaz? Saya tak faham lah. Saya pun tak faham ni. Mohon pencerahan yang boleh saya pegang dan ditauhidkan benar. Saya pun tak faham sebenarnya mengapa dia awak nak kecek ni. Awak kecek benar pertama awak tak faham. Kawan tu kecek. Awak pun kecek. Kecek pun saya pun tak faham awak kecek. Jadi tak faham kerana awak tak faham. Kerana awak pun tak faham. 2 kali tak faham. Hamba pun kali ketiga tak faham. Kecek biar mudah kan. Kecek wak supaya orang biasa. Tak usah berpasapuh sangat kak. Tak usah berkiyah sangat kak. Kecek macam orang biasa. Kecek macam orang normal. Jangan kecek style palsapuh. Nak makan nasi ya. Saya ingin memakai sesuatu yang dimasak dengan air. Yang berwarna putih yang dulu keras sekarang menjadi lembut. Dia bahas lagu tu. Palsapuh. Nak makan nasi goreng yang sebenarnya. Kalau dia nasi goreng mudah orang. Sejak duk dengar dia berpasapuh. Tajuk dia sebenarnya hamba nak makan nasi goreng Cina. Karut. Jadi jangan duk palsapuh sangat kak. Kita ni jangan duk main dengan bahasa. Jangan duk main dengan akal. Nak kecek tauhid jelas ke matlamat kita. Tauhid ke Allah. Jangan duk macam-macam kok ni. Ngaji sifat nafsiyah saja patu pahal. Tak payah ngaji lah ulama kata. Tak payah makan, tak payah minum. Dia akan makan dan sendiri. Tengok. Jadi tak suruh mari pasapuh pelik-pelik lah. Hidup biar bertauhid ke Tuhan. Jangan berpasapuh ke diri kita. Bermain dengan akal sesak saudara-saudara. Kalau tidak ada panduan dengan Tuhan. Duduk dengan Tuhan. Ngaji sifat serupa dengan orang. Tak suruh buat pening, tak suruh buat gapo lah. Sifat haruh bagi Tuhan ni. Haruh bagi Tuhan, buat benda haruh lah. Gapo dia benda haruh? Makhluk lah. Kalau bagi Tuhan, ada tak sifat tu haruh bagi Tuhan? Tuhan buat bagi Tuhan. Gapo dia haruh bagi Tuhan? Tuhan nak tengok Tuhan. Orang kau kena tengok Tuhan. Tuhan ni benda wajib. Benda wajib. Lepas tu dia tengok bila? Dia wajib dia tengok Tuhan. Benda wajib. Hak haruh ni tak wajib. Tengok pun tak wajib. Dengar benda haruh pun tak wajib. Haruh saja. Jadi kait dengan makhluk. Tu. Mudah sebut. Benda haruh ni kait dengan makhluk. Kait dengan perbuatan Tuhan dengan makhluk. Haruh Tuhan mencipta makhluk ataupun meninggalkan dia. Nak buat makhluk, nak dengar makhluk, nak lihat makhluk, nak kecek dengan makhluk. Haruh belaka tu. Berapa sifat dia nak kecek ikut dia. Nak buat apa dia pun asal saja dengan makhluk. Nak mati makhluk, nak beracun makhluk, nak buat semula, nak macam-macam tu. Tu haruh belaka. Apa hukum contohnya suami tu ada 2 orang isteri. Lepas tu dia nak cerai ke 2 orang isteri tu serentak. Lepas tu nak rojok 2 orang isteri tu. Balik pun serentak. Apa hukum dia? Hukum dia serentak sah. Sah belaka. Ikut dia lah. Benda tu harus dibuat. Nikah serentak. Cerai serentak. Rojok serentak. Ikutlah. Serentak belaka. Tak ada masalah apa. Cuma nikah serentak ni gini. Akad nikah. Nak akad ke mana? Tangan kanan kiri.
Saya terima nikahnya. Nikah mana? Nikah tu. Payah nak sentuk. Terpaksa kena wakil ke seorang, kita jawab seorang. Begitu juga setubuh, tak boleh serentak. Nak buat mana? Nak buat mana ni? Nak buat mana? Mikir, lainlah kalau kita Naruto, ada 9 ekor. Ni ada seekor ya. Seekor ya, ada sesor ya ekor kita. Payah lalu, nak buat mana? Maka payah juga, ada benda ni tak boleh buat serentak. Ni boleh rojok mana? Bagai serentak. Ulama kata kalau akad nikah serentak, masalah. Bukan masalah pun. Nak tidur malam pertama. Terpaksa orang ni tidur ni. Lepas tu, jadi payuhlah sikitnya. Jadi kena tunggulah kawan tu hak shift kedua tu. Tidur general lah pagi esok lah. Lagu tu. Jadi hukum dia sah dah. Salah ustaz solat duha di berjemaah boleh baca kuat ke tak gini. Semaya sunat duha, sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Afdalnya cara semaya sunat duha, semaya masing-masing. Tapi kalau kita nak ajar masyarakat supaya semaya jemaah, maya duha, kita boleh buat program berjemaah. Boleh. Apabila boleh, nak baca kuat boleh. Boleh atas dasar nak mengajar, boleh. Asalnya maya duha ni benda yang tidak sunat berjemaah, automatik. Semaya sunat yang tidak disunatkan berjemaah, automatik kena baca slow. Supaya maya hajat. Maya hajat ni sunat berjemaah, tak sunat buat sendiri-sendiri. Automatik kalau buat jemaah juga, semaya slow. Tapi kalau dia kata nak maya derah, boleh. Boleh atas dasar nak mengajar. Tapi kalau dah pandai dah, suruh dia semaya slow dan maya masing-masing. Assalamualaikum. Mohon bertanya. Imam solat Jumaat baca kunut nazilah. Imam pun sebut. Fi Palestin. Baca itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab Palestin ni. Fi Palestin. Bahasa Arab ke apa? Palestine. Tak tahu tu. Dia itu bukan bahasa Arab tu. Jadi batal kau solat tu kerana sebut fi Palestin. Hamba pun jadi pening. Palestin ni bahasa Arab kau bahasa apa boleh? Urdu kau boleh? Bahasa Arab kau boleh? Palestin. Macam di Damsyik. Kita sebut di Damsyik dia. Damsyik ni bahasa Kelantan. Bahasa Kelantan lah, bahasa Melayu lah. Bahasa Arab Dimashq. Bukan Damsyik. Sama. Min shin qaf. Kita baca Damsyik. Da mati shin bawah. Damsyik. Kita orang Melayu tu. Orang Arab Dimashq. Da bawah bawah. Bukan da bawah atas. Damsyik. Dimashq. Berarti kalau kita doa, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah orang-orang yang berada di Damsyik. Batal kodok kata Damsyik tu bahasa Melayu. Dia kata gitu kali. Palestin ni rasa bahasa Arab dah dia ni. Mengkelirukan orang juga ni. Pening juga. Palestin ni bahasa Arab, orang selamat. Berapa bukan bahasa Arabnya? Palestin. Itu tulis Palestin dah. Palestin. Maknanya sah. Maya dia ikut dia lah. Nama kampung tak apa. Bukan masuk ke Arab. Ya Allah itu aku selamatlah orang yang berada di kampung Bagai. Di Kuala Kera. Batas Maya ke Kuala Kera. Nama. Di Kota Baru. Ya Allah ya Tuhan aku. Tak apa dia nama tepat ni. Nama tepat tidak membatalkan. Nama tepat boleh disebut. Nama pun boleh disebut. Istilah dia, okey? Nama. Maka tidak bukan kata masuk dari cakap bahasa asing. Dalam semaya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada kita adalah bermusafir, berjalan, mengembara, melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu bermusafir, melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu.
Jadi bersempena dengan bermusafir ini, pihak madrasah Ribat Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah kali kedua, iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Kita akan bermusafir selama 20 hari. 20 hari yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah umrah. Dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Di samping kita melakukan ibadah umrah, kita berziarah, cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin menambahkan lagi keindahan, menambahkan lagi nostalgia, menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita. Jadi pada 10 Februari sehingga 29 Februari 2024, yakni 20 hari, pihak madrasah ada menganjurkan. Jadi siapa yang berminat untuk menyertailah pengembaraan jaulah rohani kita lah, boleh menghubungi Ustaz Fakhrul Razi di nombor 0139229048. Jadi mudah-mudahan pengembaraan kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.